Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي وهو من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. فسر إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ فقال أمرته ببيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abdurrahman bin Wa'lah As-Sabai radhiyallahu anhu. Dia ni bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Dia ni orang Mesir, orang Egypt. Kata dia annahu sa'ala Abdullah ibn Abbas amma yu'saru minal ina. Dia pada satu hari dia tanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia tanya tentang hukum minum ataupun beli arak yang diperah daripada anggur, inab, grapes. Jadi arak ni boleh dibuat daripada macam-macam. Yang paling pure sekali anggur, perahan anggur kemudian diperam. Lagi lama masa peram dia lagi berdengung. Arak juga dibuat daripada kurma. Sama ada kurma itu kurma muda ataupun kurma tamar, kurma masak. Diperah dan ayak perahan dia itu diperam. Lagi lama peram, lagi memabukkan.
Arak juga boleh dibuat daripada perahan gandum. Jadi arak ni boleh buat daripada macam-macam bahan. Abdul Rahman bin Wa'lah As-Sabai, dia orang Mesir. Dia mai ke Madinah, dia jumpa dengan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi radhiyallahu anhu. Dia tanya Abdullah bin Abbas ataupun dia tanya Ibni Abbas tentang apa hukum kita minum air hasil daripada perahan anggur. Faqala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas jawab kepada Abdul Rahman ni. Dia kata, inna rajulan ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawiyata khamrin. Ini istimewa yang kata sahabat-sahabat Nabi. Depa tak jawab ikut otak depa, depa tak jawab ikut akal depa. Tapi jawapan daripada Ibni Abbas, dia kata dulu ada satu orang mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan? Dia jawab kok mana cerita pun dia refer, dia balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Kalau hal agama kita jawab tidak bersandar kepada Allah ataupun kepada Nabi, mungkin betul, mungkin salah. Tapi kalau jawapan itu bersandar kepada Quran ataupun kepada hadis Nabi, tentu betul. Daripada kita mengambil risiko pergi jawab ikut otak kita, lebih baiklah kita ambil jalan selamat. Kita jawab berdasarkan Quran dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mai orang Mesir ini jumpa Ibni Abbas, dia tanya Ibni Abbas, dia kata apa hukum kalau sekiranya kita minum air yang diperah daripada anggur? Jawab Ibnu Abbas, dia kata dulu ada satu orang mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawiyata khamrin. Dia mai jumpa Nabi, lepas tu dia hadiahkan kepada Nabi satu oncang ataupun satu kantung. Orang Arab dulu bila dia sembelih kambing, kulit kambing tu dia jadikan tempat simpan air. Kalau dalam bahasa lama dia panggil geribah. Geribah. Itu mudah kita kata satu kantung. Dia ni mai daripada jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mai bagi dekat Nabi satu kantung air. Yang di dalam kantung itu ada khamar, ada arak. Dia mai bagi hadiah dekat Nabi arak. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ke dia, hal alimta anna Allah qad harramaha? Tuan tengok yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mai bagi hadiah dekat dia arak, satu oncang, satu bungkus, satu kantung arak. Nabi kata balik dekat dia, Nabi kata, hang tahu tak, kata Allah Subhanahu wa taala sudah haramkan arak ni. Nabi tak ada nak naik angin, tak pasal-pasal. Nabi tak ada nak jadi histeria. Nabi tak ada ingat kata dia ni apa benda ni, dia main nak main-main kat aku ke, dia ni nak main test aku. Nabi ni hati bersih. Tak mudah marah kat orang, tak mudah nak buruk sangka kat orang. Nabi bukan macam tu. Satu orang main bagi hadiah dekat dia, bagi hadiah arak satu bungkus. Nabi tanya dia elok-elok. Nabi kata, hang tahu tak, kata Allah sudah mengharamkan arak ni? Qal, kata Arab Mesir ini, dia kata la. Dia kata tak tahulah pula. Sebab arak ni tuan-tuan, pengharaman dia mai duk ada 4 peringkat. Mula-mula Allah Subhanahu wa taala bagi tolong Quran, kata arak ni ada baik ada tak baik. Arak ini boleh diambil manfaat dengan dia. Apa manfaat arak? Kalau musim sejuk minum arak boleh panaskan badan. Itu manfaat. Apa manfaat arak? Dia boleh dijadikan satu bisnes yang baik. Ambil anggur, peram, ambil air dia simpan, kemudian bila dia dah sampai memabukkan, jual ke orang. Lagi berdengung, lagi mahal. Apa manfaat dia? Manfaat dia bisnes.
Apa manfaat arak? Manfaat arak juga bagi orang yang raplah, bagi orang yang serabut kepala otak. Dia kena arak, bila dia kena arak, lega sejam dua. Manfaat. Dia main kerosot, dia tak tahu nak fikir apa penyelesaian kepada masalah dia. Kerosot tu dia kena sebotol. Kena lupa 2 jam, lega 2 jam. Itu manfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat nak mula, dia kata arak ni ada manfaat, ada mudarat. Baru turun ayat yang kedua, baru turun ayat yang ketiga, sampailah ayat yang keempat yang kita baca di masjid ni. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Peringkat keempat baru turun ayat Allah kata arak, judi, tenung nasib ni semua benda ni rijsun. Ini benda kotor, benda keji, benda tak elok, fajtanibuh. Maka hendaklah hangpa menjauhi benda-benda ini. Perintah menjauhi menunjuk kata arak sudah haram. Oleh kerana zaman itu tidak ada satu sistem komunikasi yang boleh cepat sampai berita. Bila turun ayat tu nak boleh sampai kepada orang Mesir, ayat tu nak boleh sampai kepada orang yang duduk di Iraq dan sebagainya, nak kena tunggu orang Mekah, orang Madinah pi baru boleh abang kata turun dah ayat kata haram arak ni. Jadi dia tak tahu. Dia mai jumpa Nabi, dia besar hati. Bukan dia nak buat apa-apa dekat Nabi, bukan dia nak hina Nabi. Dia besar hati, dia mai ziarah Nabi, dia bawa buah tangan untuk Nabi, dia bawa arak untuk Nabi. Pasal apa? Pasal arak ini merupakan minuman kebiasaan orang Arab pada masa tu. So Nabi SAW ambil kira semua kemungkinan ni. Nabi tak marah dia, Nabi tanya dia. Nabi kata, hantau tak kata Allah dah haram dah khamar ini, arak ni? Dia kata la, dia kata saya tak tahulah pula. Fasarra insanan. Lepas dah Nabi kata, dia pun jawab kata dia tak tahu, dia beralih kepada seorang hak duduk sebelah dia, dia cakap bisik dengan kawan tu. Daripada perkataan sir, sir maksudnya rahsia. Sarra maksudnya dia bercakap bisik rahsia. Nabi tak dengar, tapi Nabi tengok dia duduk bisik dengan orang sebelah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima sararta. Dia tengok dia duduk bisik dengan kawan sebelah, Nabi tanya dia. Nabi kata, hang bisik apa ni? Nabi tanya. Faqala, maka kata Syekh Mesir ini, dia kata amartuhu bi bai'iha. Dia kata dah Tuan kata Allah sudah mengharamkan arak, maknanya Tuan tak akan minum arak ni. So saya kata dekat dia ni, saya kata hang ambil arak tu pi jual, duit ambil hang. Dah kata arak dah haram, maknanya dia nak bagi hadiah pasal dia besar hati. Dia nak bagi hadiah dekat Nabi. Tiba-tiba Nabi kata itu minuman yang sudah diharamkan oleh Allah. Tak apa, dia kata oleh kerana Nabi tak minum, kerana benda tu dah diharamkan, dia kata kat kawan ni, hang pun jangan minum, tapi hang ambil pi jual dekat kaki hak duk minum lagi tu. Madinah ada Yahudi duk minum arak lagi, tak ada masalah. Dia kata hang ambil pi jual dekat depa arak ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata innal ladzi harrama syarbaha harrama bai'aha. Nabi kata Allah kalau dia mengharamkan minum arak, maknanya Allah juga mengharamkan jual arak. Oleh kerana arak itu sudah jadi minuman yang haram minum, jual pun haram. Kalau jual juga dapat hasil itu haram. Qal, kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ni, dia kata fafatahal mazadah. Dia ni pun bila dengar Nabi SAW kata macam tu, dia buka tu pengikat kantung hak isi arak tu, pengikat uncang arak tu, dia buka hatta zahaba ma fiha, cerak buang apa yang ada di dalam dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian yang kata peribadi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau sekiranya Nabi SAW kata haram, haram. Tidak akan ada dalam hati mereka ni rasa macam mana sayang benda tu. Tak ada. Baru ni saya pergi kuliah di Al-Ustaz. Habis kuliah ada satu orang mai jumpa.
Dia kata, Ustaz nak tanya satu soalan. Saya duk buat kantin sekolah. Banyaklah benda saya jual. Di antara yang saya jual ni keropok. Keropok. Makanan ringan budak-budak ni. Saya beli banyak lah, dia kata. Pasal nak dapat murah. Tak tahu baru ni dia pergi bagi tahu kata keropok tu ada unsur babi. Saya tengok dekat ingredient dia, dekat bahan-bahan dia ada. Memang ingredient tu dia stand for babi. Saya dah beli banyak, dia kata. Saya dah beli banyak lah. Saya pergi tanya lah tempat saya beli tu, nak tolak balik. Dia kata tak boleh, dah beli tak boleh bagi balik lah. Nak tanya ustaz satu lah, dia kata. Saya jual kat anak-anak Cina tak apa. Betul lah, realistik lah soalan dia. Pasal dia dah keluar duit, dia dah pergi beli barang tu. Masa dia beli, dia tak tahu benda tu haram. Lepas tu baru tahu. Dah lepas tahu, bila tengok-tengok betul dia punya ingredient, dia ada benda tu. Dia kata boleh tak? Boleh saya jual, tapi saya tak jual kat budak Islam. Saya jual dekat budak yang non-Muslim ni, yang makan benda ni. Boleh tak? Boleh, kata. Saya kata tak boleh lah. Kalau confirm dalam makanan tu ada babi, babi ni haram. Kalau jual, hasil dia pun haram. Saya cerita kat dia benda ni. Dia kata kat saya beli. Tapi banyak Ustaz. Nampak? Tapi banyak, dia kata. Saya kata ada itulah beza kita dengan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bila kata tu, dia kata tak apa. Dia pun pergi gitu. Nampak tuan? Hadis ni kalau kita baca dia secara berasingan, kita tak nampak relevan dia dengan hari ini. Hari ini pun jadi benda ni. Tapi tidak dalam form Arab. Tapi dia main dalam form lain, dalam bentuk lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bahan makanan yang ada unsur haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata kuntu saqil qaum yauma hurrimat al-khamr fi baiti Abi Talha wa ma sharabuhum illa al-fadih al-busru wat-tamru fa idza munadin yunadi faqala ukhruj fanzur fakharajtu fa idza munadin yunadi ala innal khamra qad hurrimat qala fajarat fi sakakil madinah faqala li Abu Talha ukhruj fahriqha faharaqtuha فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وهي في بطونهم قال فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر آية atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari saya ditugaskan oleh pak tiri saya, Anas, tentu ingat ya? Anas bin Malik, mak dia nama Ummu Sulaim. Bapa betul dia Malik ni mati kafir. Mak dia kemudiannya menikah dengan satu orang yang bernama Abu Talha. Abu Talha ni tak Islam. Masa dia jatuh hati nak menikah dengan Ummu Sulaim, dia tak Islam. Pitanya Nabi SAW. Nabi jadi middleman, jadi orang tengah. Nak pegu bagi Ummu Sulaim kahwin dengan Abu Talha. Ummu Sulaim, mak kepada Anas bin Malik ni, dia kata saya tak mau minta banyak. Saya minta hafaz surah tertentu. Kalau boleh hafal surah tu, saya kahwin. Akhirnya kahwin Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Maka Anas bin Malik jadi anak tiri kepada Abu Talha.
Satu hari dia kata dia duduk di rumah, Abu Talhah pak tiri dia jemput beberapa orang mai di rumah jamu arak. Masa tu arak belum diharamkan lagi. Sahabat-sahabat Nabi kebanyakan masa tu minum arak. Dalam hadis lain cerita yang ada dalam majlis minum arak di rumah Abu Talhah itu ialah selain daripada Abu Talhah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, salah seorang daripada jamin syurga. Tak salah, depa sat lagi ayat nak kita nak baca tafsir lagi cerita benda ni. Cerita orang ni masa dia sebelum Islam ataupun dia dah Islam tapi ayat haram arak tak turun lagi. Dia minum arak, apa hukum dia? Sat lagi. So di rumah Abu Talhah pada hari itu selain daripada Abu Talhah, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Selain daripada tu Abu Hajanah. Ni duk minum sekali ni. Selain daripada tu Muaz bin Jabal. Selain daripada tu Suhail bin Bayda. Pakai duk ramai-ramai, pakai duk kena arak di rumah Abu Talhah. Ayat haram arak belum turun. Wa ma syarabuhum illa al-fadhih. Anas bin Malik kata pada masa tu arak yang mereka minum ini ialah arak al-fadhih. Al-fadhih ini adalah arak yang dibuat daripada perahan korma muda dan juga perahan tamar, korma kering, korma tua. Bukan minum arak daripada perahan anggur, tapi arak daripada perahan korma. Yang tu yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab, bahkan sahabat-sahabat Nabi sebelum turun ayat haram arak, mereka minum al-fadhih. Tengah daripada minum di rumah Abu Talhah ni, fa idza munadin yunadi, tiba-tiba dengar ada orang duk kriau, duk berseru di luar rumah. Bunyi ada satu orang duk kriau habang. Faqala, maka kata Abu Talhah ni kepada anak tiri dia, kepada Anas bin Malik, dia kata ukhruj fanzur. Dia kata Anas, pi keluar sat tengok siapa duk kriau apa, siapa duk menjerit apa di luar tu, pi sat tengok. Fakharajtu, Anas kata dia pun keluar pergi tengok. Fa idza munadin yunadi, Anas kata bila keluar tengok ada satu orang duk kriau, duk bercakap suara kuat macam nak buat satu pengumuman kepada orang. Ala innal khamra qad hurrimat, dia duk kriau macam tu. Dia kata ala innal khamra qad hurrimat, ala innal khamra qad hurrimat. Dua abang macam tu, daripada satu lorong ke satu lorong, daripada satu kawasan rumah ke satu kawasan rumah, dia dua abang, ala ketahuilah semua, innal khamra, sesungguhnya arak yang kita duk minum hari-hari itu, qad hurrimat, sesungguhnya telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Anas bin Malik, fajarat fi sikakil Madinah, maka cerita tentang arak diharamkan pi ke seluruh pelosok Madinah. Dia ni macam satu postman, pi habaq di satu kawasan, pi dua habaq kata pasal apa? Pasal pada masa tu arak ni menjadi minuman kebiasaan. Macam mana kita pagi-pagi duk kena kopi macam tu depa tiap-tiap pagi apa-apa pun jalan arak dulu. Nanti saya tuan-tuan satu hadis lagi tuan-tuan dengar lagi takut. Maka apabila turun ayat yang mengatakan arak sudah diharamkan, benda ni kena habaq cepat-cepat kepada seberapa ramai orang yang boleh. Pasal apa? Pasal depa kena full stop, kena stop on the spot. Arak tidak boleh minum lagi. Faqala li Abu Talhah, Abu Talhah ni yang kata pak tiri kepada Anas bin Malik ni, yang jadi host duk jamu arak orang main minum di rumah dia ni. Bila dah Anas keluar tengok ada orang duk habaq kata arak sudah diharamkan, dia masuk habaq dekat pak dia, dekat pak tiri dia. Dia kata apa? Ada orang main habaq kata arak sudah diharamkan. Abu Talhah ni bila dengar dia kata ukhruj fahriqha. Dia kata Anas, pergi keluarlah ni juga, semua tempayan yang duk isi arak yang duk ada di luar tu tumpahkan, cekrok bagi habis, tak mau simpan dah. Dahsyat tuan-tuan yang kata peribadi para sahabat Nabi ni. Habang kata haram,
Banyak mana ada, tak sayang dah. Pasal apa? Pasal haram. Dengar kata arak sudah diharamkan, lala tu juga tuang, bagi tumpah. Dia kata Anas, pi tuang, pi ceruk, pi tumpahkan habis semua arak ada di rumah kita ni. Faharaqtuha, maka kata Anas, aku pun keluar pi, aku tumpahkan habis semua stok arak yang duk simpan ni. Faqalu au qala ba'dhum, kata Anas bin Malik, ada sebahagian daripada sahabat yang ada ni, depa kata qutila fulan wa hiya fi butunihim. Depa kata dah tu macam mana kalau sekiranya arak ni sudah diharamkan, ni kawan-kawan kita yang dah mati dalam perang, sedangkan dalam perut depa ada arak, depa ni macam mana? Keadaan depa macam mana? Status Islam depa macam mana? Dapatkah depa masuk syurga? Sudah main macam tu punya masalah. Dia kata kalau hari ni kita dapat tahu kata minuman yang kita duk minum berpuluh tahun dah ni, hari ni habaq kata haram, habis tu kita dah minum dah, arak duk ada dalam perut kita, arak duk ada dalam darah daging kita, ni kita ni jadi macam mana ni? Ada duk bercakap sama-sama depa macam tu. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat firman Allah, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus salihat. Ayat ni hak kita nak baca sekali lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan lebih menakutkan lagi apabila mai hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata dia, istabahal khamra yawma Uhud nasun summa qutilu syuhada, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari, hadis Bukhari daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia kata ada sekumpulan sahabat-sahabat Nabi yang breakfast depa itu dengan arak. Bila? Yauma Uhud, pada hari perang Uhud. Noh, doa ada dah di medan perang Uhud noh. Pagi itu kena arak dulu. Thumma qutilu syuhada. Kemudian mereka terkorban di dalam perang Uhud sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid. Bukan sahaja arak itu diminum di rumah Abu Talhah, bahkan nak pergi perang ni, perang Uhud ni bila tuan-tuan? Perang Uhud. Perang Uhud ini perang kedua dalam Islam. Perang pertama perang Badar. 3 tahun selepas itu pada tahun yang ketiga Hijrah berlaku perang Uhud. Waktu perang Uhud tu, tentera hak nak pergi perang ni minum arak dulu. Lepas itu berlaku perang, pergi perang dan mati mereka ni sebagai syuhada, sebagai syahid. Maka sebahagian sahabat jadi satu question mark dalam kepala mereka. Jadi satu benda. Habis itu macam mana? Bila turun ayat mengharamkan arak, mereka teringat balik kawan-kawan yang syahid di dalam perang Uhud. Mereka kata itu macam mana? Terjejas keadaan syahid yang diperolehi oleh sahabat-sahabat tu kerana pada pagi perang Uhud itu minum arak lagi. Maka dijawab dalam ayat yang kita nak baca sekali lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia apa dia? Satu, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, depa apapun depa utamakan keredaan Allah. Keredaan Allah ni maksudnya apa? Tak mau bercanggah dengan Quran, dengan hadis. Tak mau bercanggah. Nak ikut Quran, nak ikut hadis. Pasal apa? Pasal nak cari keredaan Allah. Satu. Yang kedua, Allah dan Nabi cukup benci dengan arak dan dengan orang yang minum arak. Cukup benci. Yang ketiga, tidak berdosa minum arak sebelum turun ayat pengharaman arak. Selagi tak turun mai ayat, selagi itu benda tu tidak dianggap haram dan tidak berdosa. Yang keempat, haram
jual arak ataupun jual apa-apa benda haram, dan haram memakan hasil jualan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memahamkan lagi kita dengan ayat yang kita nak baca ni. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1, muka surat 241. Muka surat 241. Ini ayat ni patut kita baca bulan lepas. Saya skip, saya ambil ayat cerita pasal Kaabah. Kita patah balik, kita baca ayat 93 daripada surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus salihat. Ni ayat yang kita baca dalam hadis tadi. Maksudnya tiada atas segala orang yang beriman dan orang yang beramal akan amal yang saleh itu dosa. Kalau dia orang Islam, dia beriman kepada Allah, bukan dia beriman saja, dia beramal dengan amal yang saleh. Dia tidak dianggap berdosa kalau sekiranya sebelum daripada turun apa-apa ayat haram, dia buat benda haram tu. Dia minum arak, masa tu ayat tak turun lagi. Lepas itu baru turun ayat. Habis itu kes dia minum arak yang sebelum ni macam mana? Quran kata apa? Tak berdosa. Okey. Ataupun pada barang yang memakan mereka itu pada masa lampau. Contohnya yang kedua, orang bukan Islam, lepas itu masuk Islam. Adakah dia nak jadi satu masalah dalam kepala dia duk fikir, dia kata ni macam saya ni macam mana, saya hari ni Islam tapi saya belum Islam dulu, saya makan macam-macam benda yang haram ni saya makan. Habis tu macam mana benda tu dah jadi darah daging saya. Ada orang dia fikir macam ni. Ataupun satu orang yang Islam daripada awal, tapi Islam yang tak sedap ke diri. Tuan-tuan percaya tak kata ramai lagi orang Islam duk minum arak? Ramai tuan-tuan. Ramai. Pergi kat belah Kuala Lumpur ni, tempat minum arak ni bukan sikit tu ada. Tuan-tuan pergi malam minggu, tuan-tuan tengok hadut keluar daripada tempat minum arak ni, tengok muka mereka. Muka orang Islam ke, muka non-Muslim ke, bercampur. Hak muka Islam ni keluar mai, Allahu Akbar, minum arak, mabuk, melelong-lelong. Nak cari kereta ni, pergi buka, pergi duk robek kunci pintu kereta orang. Pening, tak nampak. Tengok kereta pun tak ketahuan kereta siapa, pergi duduk tepi kereta, pergi duduk tekan remote control, kereta tak mau buka, tendang kereta, tendang, marah. Padahal dia pergi duduk tepi kereta orang lain. Kereta dia duduk balik tu. Mabuk. Orang Islam. Muka Melayu. Yang bukan saja muka Melayu, memang Melayu pun. Saya duduk kata pula muka Melayu Ustaz, jangan kata kadang Siam pun muka macam Melayu. Melayu sungguh. Pergi jengok dalam kereta mereka duk parking di keliling pub tu, tempat mereka minum tu. Dalam kereta ada ayat kursi, ada stiker ayat kursi duk atas dashboard, stiker. Habis bubuh buat, dia kata ya ni, dia kata minta selamat dalam perjalanan tak aksiden. Ni tak ada kena-mengena dengan minum arak, tak ada kena-mengena. Yang ni minta selamat jangan aksiden, ayat kursi pun dia percaya. Macam orang ni masuk dalam rumah dinding dengan ayat 1000 dinar, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, semua rumah tak sembahyang. Apa kata tu je hang gantung tu apa dia tu, hantar tu apa dia, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuhan kata siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjuk dekat dia satu jalan keluar kalau dia ada masalah. Ada kata depa ni ayat ni murah rezeki. Dia nak Allah murahkan rezeki dia supaya dengan rezeki yang banyak ni dia boleh ke darah arak lebih lagi. Semayang dah, apa dah, segala perintah Allah apa pun dah, tapi ayat Quran gantung. Berapa ramai spesies macam ni dok ada dalam bumi betuah kita ni.
Bagi kita yang daripada kecil-kecil sampai umur lah ni, Allah Ta'ala pelihara kita, kita tak pernah minum arak setitik pun, dan tak pernah terasa dalam hati nak minum arak ni. Bila kita dengar cerita macam ni, kita tak percaya. Kita tak percaya. Tapi bagi orang yang pernah duduk dalam suasana ni, duduk dalam suasana dikelilingi orang minum arak, bila dia dengar yang ni, weh, dia tahu ustaz pun tahu. Berapa ramai anak-anak kita, tuan-tuan, anak-anak kita kerja dengan international company. Annual dinner mereka, makan malam tahunan mereka, sama arak. Dua ada atas meja semua. Arak dua ada atas meja. Dia nak minum ke tak mau minum tu je. Kalau dia tak mau minum, kawan-kawan lain semua pekunun dia. Dan mereka panggil ustaz kat dia. Kalau dia tak mau minum, ataupun dia sebelum ni minum, lepas tu lah dia tak mau minum, lagi teruk kena. Ramai tepuk tepi dia. Dia kata, warak hang lah ni. Warak hang lah ni. Pasal dulu dia pernah minum dengan dia apa? Dia pernah belanja dia pernah belanja dia. Tapi lah ni, dia dah tak mau dah benda ni. Sudah-sudahlah. Enough is enough. Tak mau dah. Dengan kerana tu, dia pun main tepuk bau dia. Dia kata, warak lah ni. Semayang lah ni. Tentu orang yang pernah duduk dalam suasana ni, yang pernah lalu keadaan ini, bila dia dengar ayat ni, dia tahu betapa gayatnya keadaan masyarakat yang mengaku Islam pada hari ini. Yang Nabi SAW kata, la yabqa minal islami illa ismuh. Nabi kata akan mai satu keadaan di mana pada ketika itu tidak akan kekal, tidak akan tinggal pada satu orang itu, melainkan namanya saja Islam. Tak ada dah. Pakaian dia, peribadi dia, akhlak dia, cakap dia, tingkah laku dia, tak ada represent Islam sama sekali. Tinggal nama saja Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam ni, Allah bagi tahu apa? Allah sentiasa buka satu peluang kepada orang-orang macam ni. Sentiasa di sana ada satu peluang. Peluang apa? Cerita dulu tutup. Hang minum arak ke, hang apa ke. Sebelum ni habis. That's it. Bubuh satu full stop. Enough is enough. Kemudian daripada tu, kita kira lain. Bertaubat banyak-banyak kepada Allah, Allah terima. Apatah lagi kalau dia sebelum ni bukan orang Islam, dia minum, dia main judi, dia berzina, dia apa, bila dia masuk Islam, by the moment dia masuk Islam, by that moment buku baru main dekat dia, reset semua, 0, 0, 0, 0. Dia start baru semua sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia bagi tahu di sini bahawa orang-orang yang dulu sebelum turun ayat haram arak, dia minum arak. Bila turun ayat kata haram arak, dia memang berhenti dan dia melakukan perkara-perkara baik, maka tidak menjadi dosa ke atas mereka itu. Apabila kemudiannya mereka memelihara akan segala perkara yang haram, mereka tak buat dah. Dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka beramal dengan amal yang saleh. Summa taqaw wa amanu, kemudian mereka ini tetap memelihara takwa mereka kepada Allah dan beriman mereka kepada Allah. Summa taqaw wa ahsanu, kemudian tetap mereka memelihara daripada buat zalim kepada orang dan mengelokkan akan segala perangai mereka itu dengan melakukan amal-amal yang saleh. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah amat kasih dan sayang kepada orang yang buat amal baik. Tuhan nak kita ni jadi orang yang muhsinin, orang-orang yang salihin. Jadi orang yang buat baik dan otak fikir benda baik. Tuhan mau kita jadi macam tu. Dan dia kata Allah akan membalas mereka itu dengan segala kebaikan. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai segala orang yang beriman, la yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum. Ni dia mai satu cerita baru pula. Dia kata demi Allah, sungguh lagi akan mencuba
akan test Allah kepada kamu dengan satu daripada perburuan yang lebih, yang boleh dapat mencapai akan dia dengan tangan kamu dan dengan lembing kamu. Ni pula mai dekat kita satu ayat, Allah Subhanahu wa taala nak beritahu dekat kita bahawa kita manusia ni hidup tidak akan sunyi daripada kena test. Tak ada siapa dalam dunia ni yang Allah tak test, Allah tak uji. Lagi teruk Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah sebut dalam ayat tu, kami tentu akan test kamu, akan uji kamu bi syai'in minal khauf, dengan rasa takut. Daripada ramai-ramai orang Islam tuan-tuan, 1.6 bilion, 1.65 bilion orang Islam dalam dunia ni, ada sebahagian Allah test daripada dengan khauf, dengan rasa takut. Contohnya siapa tuan-tuan? Ada di Syria. Takut tuan-tuan. Syria sudah menjadi medan ujian. Ujian apa? Ujian senjata. Soal Sunni dengan Syiah itu satu bab. Soal di belakang Sunni dengan Syiah ini. Di belakang Syiah, Russia, Soviet Union. Mereka supply segala weapon, segala senjata, segala apa bagi kepada rejim Bashar al-Assad. Bagi segala macam senjata yang mereka reka, yang mereka cipta, mereka bagi dekat Bashar, hampir tembak orang-orang Islam Syria. Yang baru ni apa dia? Amerika buat satu wayang pula. Wayang apa? Konon-kononnya dia marah sangat apabila rakyat Syria, orang Islam Syria dibunuh dengan senjata chemical. Konon-kononnya Amerika marah sangat. Dengan kerana marah tu, Amerika pula pergi serang Syria ni. Kononnya serangan tu nak membunuh orang yang guna senjata kimia tu. Tapi ternyata apabila dia serang, yang mati siapa dia? Orang Islam juga. Satu drama di peringkat dunia yang dipentaskan kepada kita, bagi kita kena tipu daripada awal, tak tahu sampai bila nanti kena tipu. Senjata Rusia pun bunuh orang Islam, senjata Amerika pun yang mati orang Islam. Dia ni konon kata pihak balik ni, dia ni konon kata pihak balik ni, tapi result dia ataupun hasil dia ataupun keputusan dia, yang mati ialah orang Islam. Demikianlah macam mana dunia dia buat main-main dengan orang-orang Islam yang tertentu ini. Maka mereka ni diuji dengan al-khawf. Takut tuan-tuan. Takut apa? Tak tahu bila nak jadi apa. Tak tahu. Ni rumah tempat duduk, tempat persembunyian ni, nak kena bom, nak meletup, nak mati bila, tak tahu. Senjata nak main hinggap di rumah tempat persembunyian ni, senjata apa? Tak tahu. Duduk dalam ketakutan, semata-mata mengharapkan Allah saja bantu mereka. Dan benarnya Allah sebut dalam Quran, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Allah akan uji kamu, dan ada sebahagian daripada kamu Allah uji dengan takut. Wal ju', ada yang diuji dengan lapar. Tak ada benda makan. Orang Islam di Rohingya, makanan pun tak ada. Malaysia hantar misi Fatila, hantar makanan pi, tak boleh bagi kat mereka, kena bagi dekat puak hadu bunuh mereka. Dan mereka janji kepada geng Fatila daripada Malaysia yang bawa makanan berapa tan nak pergi tolong ni, geng yang terima ni, tentera yang terima ni berjanji, kami akan bagi setelah kami ambil sikit. Buat main-main cakap, kami akan bagi, ni banyak hampa buat main ni, kami akan bagi sebahagian, tapi kami habang siap-siap, kami nanti ambil sikit. Dia menghina kita macam tu. Tapi kita kena bagi bantuan, kena. Sampai tak sampai tu, minta tolong dekat Allah.
Tapi tak ada makanan. Tuan-tuan jangan bercakap pasal ubat-ubatan. Ubat lagi tak ada. Kalau makanan tak ada, ubat lagi payah. Wa naqsim minal amwal. Sebahagian daripada orang Islam, Allah uji mereka dengan duit tak ada. Mereka kata kalau dulu pergi market nak beli ikan temenung. Lah pergi market, pergi temenung dulu sebelum beli ikan temenung. Ikan temenung pun mahal lah ni. Dulu nak pergi mana? Pergi market nak beli apa? Nak pergi beli ikan temenung. Okey, lah ni tengok duk temenung di market. Temenung apa? Dia kata hantar ikan temenung upadik lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Diuji wa naqsim minal amwal. Duit tak ada. Duk kerja kelang elok-elok, tiba-tiba depa retrench, depa buang pekerja. Daripada duk dapat gaji 3,500 sebulan, adalah ambil rumah low cost, duk bayar 550 sebulan, ambil kancil sebiji, boleh duk bayar 450 sebulan, habis 1,000, ada lagi, sikit lagi habuan nak belanja hidup hari-hari, kena buang kerja. Nak bayar rumah pun tak boleh, nak bayar kereta pun tak boleh, nak beli susu anak pun tak boleh, nak beli diapers anak pakai pun tak boleh. Hak tangkap VSS, cara VSS, ambil VSS, kira pi kira mai dapat 150,000. Ambil 150,000 tu, semangat wajah nak jadi usahawan muda. Ambil 150,000 tu, lempak pi tang mana kan nak buat model menyaga. Bos 100,000 tak cukup, tambah 20,000 lagi, 120,000, resak rasul begitu ya, 120,000. Tinggal 30, duk ketak di rumah ni, tinggal 30. Duk kata kalau aku tak buat menyaga, tak buat model itu pun tak apa. Tak apa, dah habis dah duit tu. Tuan-tuan tahu tak berapa ramai orang susah duk ada hari ni? Susah. Angkat beg, angkat bungkus, nak balik pergi duduk dengan mak pak di kampung. Mak pak pun susah. Mak pak pun duk makan, mereka pun duk tak lepas. Bawa balik pula dengan anak cucu dengan apa pi. Kata saya kena buang kerja mak, saya hari tu duk train nak buat menyaga, semua habis. Mak pak duk dengar ni menyawa kot lubang telinga ni. Nak belanja 2 orang pun tak lepas, ni nak belanja 7 orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu ujian, siri ujian Allah yang Allah sebut dalam Quran, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Dan ada manusia Allah uji mereka dengan jiwa, hati tak cukup kuat, hati tidak kental. Hak kental dia pergi jadi rong kental pula, yang tu pun tak mau juga, yang tu pun dia pergi jadi rong kental. Jiwa tak cukup kuat. Wathamarat. Ada orang yang diuji dengan kekurangan hasil buah-buahan. Inilah ni untuk makluman, palih musim harum manis. Tanya mereka, mereka kata 40, 45, 50 ringgit sekilo. Oi, kata awak mahal kan ni. Mereka buah tak apa jadi. Allah uji. Dulu kalau dulu boleh sampai tan, boleh tolak pergi menyaga sampai hantar pergi keluar, sampai pergi jual di Kuala Lumpur sampai mana. Lah ni untuk market tempatan pun tak cukup. Pasal apa? Buah tak jadi. Allah uji dia dengan kekurangan as-samarat, buah-buahan tak jadi. Masing-masing orang, masing-masing ujian Allah Subhanahu wa taala bagi. Wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tu apa dia? Dan bagilah good news, berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa pun kena apa pun ujian, sabar. 3 huruf aja, sad, ba, ra. 3 huruf saja, tapi nak mendapat hakikat kesabaran ini sangat susah. Nabi SAW pernah lalu satu kawasan kubang. Ada satu perempuan duk menangis. Nabi pergi tanya dia, awak pasal apa kak? Duk teriak pasal apa? Dia kata, saya kehilangan anak. Saya cukup sayang ke anak ni, mati. Nabi kata, sabar. Dia tengok dekat Nabi, dia kata apa?
Dia kata, hang tahu tak aku duk rasa apa lah ni? Weh, jangan tuan-tuan, nak pergi duk sebut Sabang kat orang ni pun, mau duk fikir 13 kali. Dia punya apa, dia duk tanggung atas kepala dia tu, batu berapa tan punya berat, kita tak tahu, kita bagus punya pihak abang, hang mau duk Sabang. Dia boleh ambil batu lay hampuk atas kepala kita, berada akal. Nak sebut Sabang dekat orang ni pun, mau duk kena tengok juga, dia ni boleh dengar ke tak boleh dengar Sabang ni. Pasal apa? Pasal berat tanggungan dia tu kadang-kadang menyebab dia tak boleh terima sebarang nasihat pada masa tu. Bila Nabi kata dekat dia Sabang, dia toreh kata dekat Nabi masa tu juga. Dia kata, tahu tak ni aku punya masalah apa? Nabi pun pergi jalan toreh, tak cakap banyak. Satu orang main habaq dekat dia, dia kata, kak tahu tak siapa tadi tu? Dia tanya siapa dia? Itulah Nabi. Tuan-tuan, Nabi Muhammad pun di Madinah ada orang tak kenal dia. Tuan-tuan nak kira apa Ustaz Samsuri? Jangan duk ingat kata kita ni pergi duk jadi orang apa ke, pergi masjid ni orang kenal. Jangan ingat semua orang kenal. Hak tak kenal ni lagi ramai pada hak kenal ni. Dia boleh maki depan-depan aku tu ya. Betul orang kata, hang gila, hampir kata hantar siapa tadi tu ustaz. Dia dengar ustaz mana? Abang dia sebut dah nama ustaz mana pun, mampu pergi kat dia kata, lagu tu punya orang pun ada dah ni. Lagu tu punya orang pun ada. Kok kata dia tak kenal, bila orang abang tu dia kata Allah tu kan, dah dia kata mampu pergi ustaz mana pun, dia kata. Nabi SAW, tuan-tuan, pergi tegur satu kak ni lawan balik tu, orang pergi habaq kat dia. Bila dia dengar dia turut pergi rumah Nabi. Dia pergi kata minta maaf lah, dia kata saya tak kenal. Nabi kata tak apa, as-sabru fi sadmatil ula. Nabi kata sabang yang sebenarnya ialah ketika mula kena tu. Kalau masa tu sabang, itu sabang, Nabi kata. Tapi kalau masa tu tak sabang, lepas tu baru duduk sabang, Nabi kata tak maaf dah. Sabang tu ialah bila mula-mula kena tu, dia sabang, dia redha masa tu. Allahu akbar, tuan-tuan. Bukan semua orang tuan, bukan semua orang. Saya duduk mengajar di sekolah dulu di Al-Irsyad. Satu pagi hari Senin, assembly pagi. Ada satu motor masuk pintu pagar, apa semua berhenti, budak muda. Satu cikgu kita pergi duduk tengok dia dulu ni, pergi tanya awak pasal apa. Dia kata ni, dia bawa satu buku tulis budak. Wah, satu buku tunjuk, dia kata ni apa student sekolah ni kah? Kan lambang lencana sekolah. Kata betul lah, tengok nama budak form 4. Awak ni, dia kata dia accident dekat Matang Haji Hassan, ada satu di sana. Accident dekat Matang Haji Hassan, dia kata dekat dengan tali ayak tu. Dia kata saya ingat mati kot, dia kata pasal otak duduk dalam helmet. Dia pergi abang lagu tu, otak adalah helmet. Dia ni cikgu ni dengar buat Allah lari mai. Kami duk ada, saya disiplin master, jadi mesti kena mai kat saya, guru disiplin. Mai ada ustaz ni, ada student kita, tengok-tengok student saya mengajar budak ni. Allahu akbar. Macam mana keadaan? Tak tahu dia. Saya pergi jumpa dia ni, budak yang main habaq ni. Saya kata macam mana keadaan budak ni? Dia kata tak tahu, saya tak saat lalu tengok accident, tapi otak lah helmet dah abang lagi sekali. Saya kata meninggal kah? Tak tahu. Dia kata tapi ambulan tak main lagi, tak sat. Okey, tang mana? Saya pun bagi tahu kat pengetua, kami naik kereta pergi sana. Bila sampai tak ada dah daripada angkat dah. Pergi hospital Seberang Jaya. On the way tu kita tengok budak ni, kebetulan bapak dia pula orang kenal. Orang terkenal. Saya on the way, saya telefon mak dia dulu. Mak dia pun satu cikgu sekolah, telefon sekolah yang berkenaan, suruh panggil mai. Abang kata cikgu minta maaf ni, nak bagi tahu anak cikgu nama sekian-sekian accident. Betul, sengap sunyi, tak bunyi apa, rebah lah rupanya mak ni. Orang lain main kat pula, halo kata ni Ustaz Samsuri apa, oh ni cikgu ni jatuh ni pasal apa ni, pasal apa pula. Kita abang kata anak dia kena ada musibah accident. Okey, tak apa. Minta nombor telefon bapak dia. Telefon bapak dia pula. Macam tu juga. Assalamualaikum Haji, kata ni Ustaz Samsuri.
Ni nak bagi tahu satu berita ni anak aksiden. Dia sebut nama anak dia. Ya, kata dia boleh tanya di mana aksiden. Kita abang di Pematang Haji Hassan. Macam mana keadaan anak saya? Tuan-tuan, tenang. Saya kata tak tahu. Mereka kata dah bawa pergi hospital Seberang Jaya. Kami on the way nak pergi tengok. Oh okey, baik, kita jumpa di sana. Steady. Saya sampai dulu. Sampai di hospital tengok, duduk atas stretcher tu, darah duk turun ke ujung stretcher. Lepas tahan satu timba kecil, darah duk turun likas. Lepas buat supporting life dia satu. Susah bapak dia sampai. Daripada turun kereta berjalan main, nampak tenang. Main salam dengan kita, dia peluk kita, dia kata macam mana anak saya. Dia masuk pergi tengok, ayah mata darah. Tapi tenang, mulut sebut apa tuan-tuan? Alhamdulillah. 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 Bukan semua orang Allah nak bagi tu, macam tu punya anugerah tu. Dengan macam ni punya ujian, dia boleh. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat yang kita baca ni, Allah bagi tahu macam wabasyiris sabirin. Bagilah berita gembira kepada orang yang dapat tu makam kesabaran itu. Bagi berita gembira dekat dia. Dia bukan sahaja dapat tenang atas dunia, dia tenang di akhirat esok insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah halnya dengan ibadat haji. Ni hak kita duk baca ni cerita tentang ibadat haji. Saat lagi kita nanti tengok huraian sikit lagi. Cuba kita baca lagi. Dia kata la yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum. Kepada orang yang buat haji, Allah Subhanahu wa taala bagi satu bentuk ujian kepada mereka. Pada orang yang buat haji terutamanya, dan kepada orang yang buat umrah. Bila mereka buat haji, mereka buat umrah, bila mereka niat saja, mereka duduk di dalam pantang larang ihram. Banyak benda tak boleh buat. Benda yang halal, tapi dengan kerana niat ihram, jadi haram, tak boleh buat. Di antara benda yang disebutkan sebagai benda yang diharamkan kepada orang-orang yang di dalam ihram, apa dia tuan-tuan? Di antaranya, bila kita niat saja nawaitul umrah wa ahramtu biha, ataupun kita niat nawaitul hajj wa ahramtu bihi, bila kita niat saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya, pedepak start, butang tekanah on dah. Tak boleh potong kuku, tak boleh duk cabut rambut. Ada orang tabiat sambil tengok TV, tangan duk pintai rambut, tengok TV. Kalau tengok badminton tu, bila smash je cabut satu. Dia jadi habit. Ada yang lebih huduh lagi, dia duk main bulu hidung. Duk tengok badminton tu. Ataupun bila tengok bola sepak, bila skor dia cabut, keluar 5 puntung, 5 orat bulu hidung sekali, buang tu. Lagi sambung balik. Orang macam ni, bila dia pergi haji, bila dia pergi umrah, masalah. Habit tu masalah. Pasal apa? Bila dia duduk dalam keadaan ihram, dia tak boleh lagi dah nak cabut bulu hidung ke, nak cabut rambut ke, nak cabut misai ke, nak cabut janggut, tak boleh. Dia diharamkan daripada buat benda-benda tu. Tak boleh pakai pakaian berjaya, tak boleh pakai wangi-wangian, perfume, apa semua tak boleh. Orang lelaki tak boleh tutup kepala, orang perempuan tak boleh tutup muka, tak boleh pakai sarung tangan. Ini pantang larang. Dan di antara pantang larang tu apa dia? Ni ayat yang kita baca ni, di antaranya dilarang kepada mereka ini daripada memburu binatang. Ayat ni dia tak berapa relevan dengan kita hari ni. Sebab kita pergi haji, pergi umrah, tak jumpa apa rusa, kijang apa semua nak pergi duk buru tangkap. Tapi zaman Nabi SAW, sambil dalam perjalanan musafir, apa jumpa boleh tangkap, boleh sembelih, halal dimakan, jadi rezeki mereka. Dia jumpa benda kijang liang duk lari, nampak, tangkap, sembelih, makan. Kijang itu kijang liang, tak ada siapa tuan punya dia. Kalau tengok dalam tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir, dia cerita kata ni ayat ni turun ni berkenaan dengan umrah Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah.
Nabi dengan sahabat-sahabat turun nak pergi buat umrah pada tahun 6 Hijrah. Sampai di Hudaybiyah dan mereka dah pun niat ihram. Selepas daripada niat ihram tu, Allah saja nak test Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi ni. Menatang buruan ni, mai sampai duduk serendeh mereka. Saja Allah nak test. Riwayat ni dibawa di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang sebelum tu susah nak dapat kijang liang ke, nak dapat apa ke, susah binatang buruan ni. Bila niat saja ihram, sudah duduk dalam pantang larang, tak boleh buru binatang dan sebagainya, dia mai ni dengan kijang, dengan kambing liang, dengan apa, mai sampai duduk serendeh. Hei, duduk geram, duduk nampak macam nak grill kambing ni. Kalaulah boleh digrill, dia merisin, dia geram. Allah Subhanahu wa taala nak test Nabi dan para sahabat Nabi. Kuat tak kuat jiwa tu? Seperti mana Allah pernah test Bani Israel ketika diharamkan kepada mereka daripada mencari ikan pada hari Sabtu. Bila dilarang Bani Israel cari ikan hari Sabtu itulah ikan dia keluar main meneru. Sampai berotoh tangan, sampai suara dalam air tu sampai duk berotoh tangan, duk ish. Tapi hari Sabtu tak boleh tangkap ikan. Tapi hari Sabtu ni yang main sampai berotoh tangan. Tuan-tuan bayangkan berotoh tangan ni, orang yang ada pengalaman dia tahulah macam mana gelinya. Bukan geli apa tuan-tuan tahu orang kampung belah Tanjung ni, saya ingat tak tahulah kot. Belah kami seberang sana tu. Kan? Duk mengagau dia panggil. Kan, mengagau. Gagau, daripada gagau tu dia kata duk mengagau. Sungai, tepi-tepi sungai tu kadang depa pacak apa kayu apa dia panggil? Kayu bakau. Tak mau bagi tebing sungai runtuh, pacak kayu bakau. Celah-celah kayu bakau tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan suar tangan, ikan sepat benua ni dia main berotoh tangan ni. Dia geduk duk kena tu. Oh yang tu yang tak boleh tahan tu. Saya ada pengalaman sekali. Pergi mengagau di sungai Tok Kamat, Tersigelugong. Selam, suar tangan masuk ke celah kayu bakau tu, suar nak, kalau main betul dengan tapak tangan, tangkap, nak bawa keluar kan. Okey, dia main semua, belalah, kita pun tangkap. Nak tarik keluar, dia lekat di kayu bakau tu. Tarik tak boleh, dia tak keluar, dia lekat. Melainkan kena lepas ikan tu lah. Lepas tak boleh lah, aku nak tangkap ikan ni, kan? Tapi ni kita duduk bawah ayak ni, duduk telan ayak, oh bagi lain dah duduk masuk. Lepas juga lah, lepas juga pun tarik tak boleh ke, dia lekat tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala tahu pucat macam mana masa tu kalau kata mati tang tu, dengar orang duk cari tak jumpa, kita duk ayak ni, otak masa tu dia duk main macam-macam gambar lah, duk dalam ayak. Lai angkat kaki dua-dua, tak ada kayu tu, tendang, luka pergelangan ni, pergelangan tangan, naik-naik belahak, kenyang air sungai belahak. Bani Israel bila tak bagi tangkap ikan hari Sabtu tu dia main sampai belaga tangan, belaga kaki, tapi nak tangkap tak boleh, pasal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah Nabi Muhammad dan para sahabat dia ketika buat umrah, ketika di Hudaybiyah, binatang buruan yang dia haram tangkap dalam keadaan ihram ni, mai sampai duduk serendeh kaki. Ni ayat ni nak cerita kat kita. So dia kata apa? Demi Allah, sesungguhnya lagi mencuba, lagi nak test akan kamu oleh Allah Ta'ala dengan satu daripada perburuan yang boleh dapat mencapaikan dia tangan kamu dan lembing kamu daripada himar hutan dan sebagainya. Allah nak test ni. Dia main ni sekira-kira kalau nak pegang dengan tangan pun boleh. Kalau pakai lembing lagi boleh. Cumanya Allah tak bagi orang yang dalam ihram tangkap binatang-binatang ni. Dia kata. Dan pada ketika itu juga ada kijang, rusa, burung dan sebagainya di tempat yang bernama Hudaybiyah tu. Main ni segala kijang, segala rusa. Allahu Akbar tuan-tuan. Takat-takat kaldai liang tu tak apa lagi, kijang meh, kijang, Allah, ayak liang mambu, tapi dalam ihram tak boleh tangkap.
Okey. Padahal mereka ketika itu dia dalam ihram umrah pada tahun yang ke-6. Kerana orang yang di dalam ihram itu berburu haram. Dia kata. Orang yang dalam ihram menatang mai serendah kaki pun tak boleh tangkap. Pasal apa? Haram. Okey. Adakah Allah nak test? Adakah kamu nak junjung hukum Allah ataupun tidak? Dia nak test. Macam mana? Biar tangkap seekor tak apa kot. Dia mula. Macam mana kita hari ni dalam keadaan ekonomi tak elok ni, kita kena test dengan duit interest. Test lah tu. Ekonomi tak apa elok, duit pun tak apa ada. Yang akaun kita masih lagi dalam akaun yang tak Islamik. Masih lagi duk ada dalam current account, masih lagi duk ada dalam saving account. Orang lain dah pindah, dah masuk mudarabah, dah masuk dalam wadi'ah, dah masuk apa? Kita tak, kita ni pasal apa? Alasan satu yang malas nak pergi bank, nak tukang tu malas. Dengan kerana malas tu, duit kita, gaji kita masih lagi duk masuk dalam saving account, masih lagi duk masuk di dalam current account. Yang dua-dua ni tidak beroperasi secara syar'i, secara syarak. Hari tu ni, masa zaman ekonomi cantik, duit kita duk banyak, memang kira duk tengok bank statement mai interest berapa tolak pi tepi dulu. Tapi bila mai duit tak apa ada ni, duk tengok interest duk mai 300, 400 ni pun mula duk fikir macam-macam apa semua. Satu macam ya, teks dekat ustaz. Ustaz ni nak tanya satu, duit interest ni kalau beli tayar kereta tak apa. Dia mula dah. Ni yang kata Allah nak test kita. Allah nak test kita. Dulu masa ekonomi elok, duit banyak, bukan kata kita tak makan duit tu, pergi duk marah orang yang makan ni. Hang ni benda ni, hang jangan duk sayang tau. Dia duk jadi darah daging hang. Ustaz kita masa tu. Tapi bila mai duit korang ni, tayar kereta boleh kot. Dah, dia kata macam kita buat apa, kalau macam kita belanja, kita niat ni pun. Kita niat kata hak ni kita kira kita bayar GST, tak apa kot. Ada GST ni pun benda tak elok ni pun kita bayar dengan duit tak elok ni, tak apa kot no. Dia kira 1 tolak 1 kosong. Duduk main dulu tu. Ni yang kata duit ni tuan-tuan, yang kata duit ni. Allah Subhanahu wa taala ni dia kata apa? Adakah kamu junjung perintah Allah ataupun tidak? Tuhan nak test kita masa tu. Nampak? Firman Allah, liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah tahu akan mereka itu sama ada takut mereka itu akan Allah dengan ghaib, yakni dengan tidak melihat Allah. Tuhan nak test tengok dia ni cakap derah sangat ni, betul-betul dia takut tak dekat Tuhan. Test tengok. Duk cakap derah sebelum ni, duk condemn orang tu, duk condemn orang ni, duk kata ke orang tu, duk kata ke orang ni penakut, orang ni tak ikut agama, dia ni tak ikut syarak dulu. Lah ni bila dia kena test dengan kesempitan duit ni, nak tengok dia betul-betul dia takut tak kat Tuhan. Cakap bab lain, praktik bab lain. Tuhan kata ni dalam ayat ni, liya'lamallah, supaya Allah tahu man yakhafuhu bil ghaib, siapa yang betul-betul takut dekat Allah dalam keadaan ghaib, dalam keadaan dia tak nampak Allah tapi dia takut Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, so dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala nak tengok, maka menjauh ia. Kalau sekiranya dia betul-betul takut pada Allah, maka menjauh dia akan berburu di dalam ihram kerana menjunjung tegah Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul dia orang yang bertakwa, dia takut pada Allah, dia tak akan buat benda tu. Yang ni bukan abang nak tunjuk ke orang, abang ambil cermin bawah depan tengok kita. Habis sembahyang Isya apa semua, balik rumah sekali berdiri depan cermin tengok muka kita. Tengok, kita tanya diri kita, muka ni boleh percaya ke tak? Muka kita, jangan duk kata ke orang ni penat dah, tak larat dah dengan duk kata ke orang ni. Tengok kita sendiri, pergi duduk depan cermin tengok, betul-betul aku ni takut tak kat Tuhan? Tanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Faman i'tada ba'da dhalik falahu azabun alim. Tuhan kata, maka barang siapa yang sengaja berburu kemudian daripada tegah yang demikian itu, maka baginya azab yang sangat sakit, iaitu neraka. Siapa yang dia dah tahu dah Quran hadis terang habang benda tu haram,
dia buat juga. Dia ni tak ada lain, Tuhan kata, melainkan azab neraka. Tak kira hang siapa. Hang satu ustaz ke, hang satu ulama ke, hang satu selebriti terkenal ke, hang satu apa ke, kalau sekiranya benda terang dalam Quran, dalam hadis haram, hang pi buat, hang neraka. Tuhan kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah orang yang sengaja melangkah hukum Allah. Demikianlah orang yang tahu kata hukum Allah kata macam ni, dia langkah. Tuhan kata dia neraka. Tuhan tak kisah siapa pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la taqtulu sayd wa antum hurum, dan janganlah kamu bunuh binatang buruan di darat sedangkan kamu di dalam ihram dengan haji ataupun dengan umrah. Itu dia. Ayat straightforward. Tuhan kata kalau sekiranya kita dah duduk dalam ihram, jangan kita pergi buat benda-benda yang dilarang ni, seperti memburu binatang ketika kita di dalam ihram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia ada banyak benda yang menjadi pantang larang Allah Subhanahu wa taala. Okey. Contoh kita kata ni, bila kita langgar larangan, sama ada kita waktu kita buat haji ataupun buat umrah, kita akan kena dam. Dam ni makna apa tuan-tuan? Dam. Makna apa? Darah. Bila tanya orang, dam ni apa dia? Dia kata dam ni denda. No. Perkataan dam dalam bahasa Arab, dalmin. Dam makna dia darah. Tu yang hari tu duk kata apa? Nama damia. Damia tu daripada dam lah, daripada dam, darah. Damia, darah yang mengalir. Kan? Pakat buah nama anak lah, damia apa. Kalau Penang ni bamia. Bamia ni dia cerita lain pula. Yang ni mogu dengan roti mengali. Bamia. Damia. Dam. Dam ni makna dia darah. Maksud dia apa dia? Dam ni ialah apabila kita buat satu kesalahan, benda tu dilarang kita buat waktu kita dalam ihram, kita buat, maka dam dia ialah sembelih kambing. Sembelih kambing tu ialah mengalirkan darah binatang itu. Tu maksud asal yang kata kena dam, kena dam, kena dam tu, kena darah. Kena darah apa? Kena sembelih kambing, tumpahkan darah dia sebagai ganti kepada kesalahan yang kita buat. Dam ni ada dua. Satu, ni bagi orang yang buat haji ataupun buat umrah. Satu, bila dia tinggal benda wajib, haji ataupun umrah. Simple contoh kita kata, wajib haji ataupun wajib umrah ni nombor satu apa dia? Berniat di miqat. Okey, kita pergi umrah, kita masuk Madinah. Daripada Madinah kita nak main Mekah. Daripada Madinah kita naik bas nak mai ke Mekah ni, kita akan singgah satu tempat dia panggil Bir Ali. Bir Ali ni miqat. Miqat ni maksudnya tempat kita nak niat. Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Tak apakah satu hal, driver bas kita hari tu dia tak macam hak kita duk pergi lepas-lepas. Hal lepas-lepas bas nanti berhenti, kita nanti turun, kita pergi masuk dalam masjid Bir Ali, kita nanti semayang sunat apa semua. Lepas tu kita mai, kita naik duduk atas bas, kita niat nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, bas pun jalan menuju ke Mekah. Hak kita naik hari tu kali yang ketiga kita pergi umrah ni, sampai di Bir Ali, dia tak berhenti dah. Dia stop bas saja. Pintu dia tak buka, apa pun dia tak buka. Driver pula Arab, dia duk cakap Arab. Dia duk abang kata, okey, hampa boleh niat dah, aku nak jalan ni. Kita lagi duk tunggu dia buka pintu nak turun, tu tengok dia jalan. Lalu tengok dia jalan, kita ingat jalan nak ubah pergi cari parking belah sana kan, tengok-tengok masuk highway dia belah tu. Allah. Kita tak ada nak niat lagi, dia dah jalan dah. Daripada Bir Ali dengan sempadan habis tempat miqat ni dekat aja. Dia jalan pergi sikit habis dah. Kita dah tertinggal wajib umrah ataupun wajib haji. Pada ketika itu kita kena apa? Kita kena dam. Dam apa? Dam kerana tertinggal benda wajib di dalam haji ataupun di dalam umrah. Itu dam. Dan yang kedua, dam ni juga
Kerana kita memilih, bagi orang yang pergi buat haji, dia pilih untuk nak buat haji tamattu' ataupun pilih untuk buat haji qiran. Siapa yang pilih buat haji tamattu' ataupun haji qiran, automatik dia kena dam sekong kambing. Automatik dia kena dam sekong kambing. Bila dia nak bayar ni, dam sekong kambing ni bila dia nak bayar? Kalau ikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dia kata, kalau kita pergi haji ni, musim haji nak main dah ni tuan-tuan, lagi 40 hari satu Ramadan. Lagi 40 hari cun-cun satu Ramadan. Sebulan lebih sikit lagi. Lepas habis haji Syawal, lepas tu cerita pakat duk angkat beg nak pergi haji pula. Masa duk jalan ni. Jemaat ni sampai berasa baru kemarin sampai jemaat, esok jemaat pula. Masa dia duk spin laju macam tu. Ramadan ni berasa lagu moreh hari tu pun duk belahak tak habis lagi. 40 hari lagi Ramadan pula dah. Masa ni dia duk spin macam tu, punya laju. Yang lambat ni gaji berasa lambat, hal lain semua cepat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila main musim haji ni nak kena pilih dah, aku nak buat ifrad ke, nak buat tamattu' ke, nak buat qiran ke. Bagi orang yang pergi kapal terbang awal, memang buat tamattu'. Bagi orang yang pergi kapal terbang akhir, lagi seminggu lagi nak wukuf di padang Arafah, baru dia pergi dan dia terus masuk Mekah, dia tu ingat nak buat ifrad. Kalau dia ingat nak buat ifrad, daripada dia sampai, daripada landing di Jeddah tu, daripada tu dia kena duduk dalam pantang larang ihram sampailah 10 hari bulan Zulhijjah, barulah dia boleh tahallul awal, baru boleh keluar daripada pantang larang tu. Tu dia. So kalau dia mai 7 hari sebelum wukuf, kemudian wukuf 9 hari bulan, esok tu 10, dia jadi 9 hari. Dia kena duduk dalam pantang larang ihram. Dalam tempoh dia duduk pantang larang ihram tu, dia nak kena jaga semua pantang larang ni. Bagi orang yang buat tamattu', 8 hari bulan baru niat haji balik. Dia sampai di Mekah, dia buat umrah dulu, dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul, habis pakai balik dah. Baju t-shirt, track bottom semua pakai balik, melilau kata apa semua tak apa. Esok nak wukuf, hari ni baru masuk balik, pakai balik ihram, niat nawaitul hajj. So dia pakai ihram pada 8 hari bulan, lepas tu 9 hari bulan, 10 hari bulan melontak Jamratul Aqabah, buka balik. Jadi masa pantang larang dia pendek, tapi dia kena cover dengan satu dam sekong kambing. Dam ni nak bayar bila? Kalau Imam Syafi'i, dia kata bila dia masuk Mekah, dia buat umrah, dia tawaf, dia sa'i, dia potong rambut, dia dah boleh dah bayar dam tamattu' dia, boleh bayar dah. Tapi majoriti mazhab lain kata tak boleh. Dam tamattu' bayar selepas melontak Jamratul Aqabah, barulah sembelih dam tamattu'. Dan itulah fatwa Saudi. Saudi pegang fatwa majoriti ulama. Imam Syafi'i seorang aja yang dia kata apa? Boleh bayar dam selepas daripada kita buat umrah. Benda ni habang, pada orang yang pergi haji dah hangguk faham. Hak tak pergi lagi duk nganga apa benda ni, ustaz ni duk cerita apa? Ustaz dia main haji nak nawaitul umrah apa benda ni, awak serabut ingat malam ni, dia tak faham. Pasal apa? Pasal benda umrah dengan haji ni benda praktikal. Benda praktikal. Selagi kita tak pernah pergi buat, kita tak nampak. Kita tak nampak. Pasal kita tak pernah pergi dan kita tak pernah ambil tahu. Bila habang macam ni, dia duduk cukup tak dapat. Lepas tu dia duduk tengok jam 9.30 dah, dia tak mampu yang ni. Tapi benda macam ni kena habang. Pasal apa? Daripada hak duk ada ni, mungkin 45% dah pergi umrah, dah pergi haji. Jadi dia tahu benda ni, baru dia faham. Dia tak tahu ni tak apa, esok bila dia pergi, dia dengar balik kuliah ni, baru dia faham. Oh, dia kata ni ustaz nak abang dulu. Nampak tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah benda ayat kita duk baca ni, dia nak bagi tahu dekat kita tentang pantang larang. Di antara pantang larang orang yang dalam ihram, ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayd wa antum hurum. Janganlah kamu bunuh binatang buruan darat dan kamu ketika itu di dalam ihram umrah ataupun haji. Tak boleh, dia kata. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, dan barang siapa yang bunuh binatang buruan
daripada kamu dengan sengaja. Dia duduk dalam ihram, dia tak boleh bunuh, tak boleh tangkap binatang buruan, bunuh, sembelih, makan, dia pergi buat benda tu. Fajaza'u mithlu ma qatala minan ni'am. Maka balasannya ialah wajib dia sembelih dam seumpama binatang yang ia bunuh daripada binatang itu. Kalau dia bunuh kijang, dia dalam ihram, dia bunuh kijang, maka dia kena cari binatang yang seumpama kijang. Seumpama kijang apa dia tuan? Kambing. Kambing ataupun kibas. Lebih kurang saiz kijang. Dia kena ambil lebih kurang saiz ataupun lebih besar. Itu denda dia. Yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Menghukum dengannya dua orang yang adil daripada kamu. Pada kata umpama binatang yang dibunuh tu. Nak menentukan binatang tu. Dia bunuh kijang. Dia nak kena dam, dia nak kena sembelih binatang apa. Nak menentukan binatang apa yang nak disembelih sebagai dam tu, dia kena ambil satu orang yang adil. Maksudnya satu orang yang dipercayai agama dia. Kalau sekiranya orang zaman lah pi umrah, pi haji, ustaz tu lah yang jadi pakar rojok tu, yang jadi guru agama tabung haji tu, depa ni lah kita tanya. Tak payah pergi duk tanya banyak dah, pergi dekat dia, ustaz, tadi saya tangkap kijang seekor. Ustaz tu kata ada lagi ke kijang? Mimpi ya, dia kata tak ada kijang, tak ada ni. Okey lagu tu. So nak menentukan tu kena tanya satu orang yang dipercayai. Maka jadilah binatang yang dibunuh oleh orang yang di dalam ihram itu bangkai dan haram baginya. Dia tangkap, dia dalam ihram, dia pergi tangkap kijang seekor, dia sembelih, tak boleh makan. Pasal apa? Pasal orang yang dalam ihram tidak boleh tangkap binatang buruan, tidak boleh sembelih binatang buruan, tidak boleh makan binatang buruan. Hukum binatang yang dia tangkap tu kalau dah sembelih sekalipun bangkai. Tak boleh. Seperti mana sembelihan majusi, dia kata. Sama macam orang kafir yang sembelih, tak boleh makan. Dia kata. Maka burung na'amah diganti dengan unta. Na'amah ni burung apa tuan-tuan? Ostrich. Apa dia panggil? Apa? Burung unta. Burung unta. Unta kan dia panggil. Burung ostrich ni dia besar. Itu sebab apa dia panggil burung unta. Kalau bunuh ostrich, dam dia unta seekor. Kita dengar burung, kita dengar burung kecil. No, ostrich ni besar. Tuan, hari tu orang daripada Singapura main nak ajak labor untuk ostrich. Dia kata farm dia ada di Australia. Ostrich ni satu binatang Tuhan buat, daripada kepala dia sampai kaki dia semua ada guna. Dia ni macam pokok nyok. Macam pokok nyok, daripada pucuk tu sampai ke padu ni ada guna. Kan pokok nyok. Daun, cara daun lidi boleh buat dia tunjuk Quran, boleh buat penyapu, boleh buat apa. Nyok muda, cara nyok muda dengan dia punya umbut pun boleh makan. Dengan batang nyok dia buat titi dalam kampung dan sebagainya. Kira satu pokok nyok tu ada guna. Kan? Ostrich ni macam tu. Teluk dia, cara teluk dia, cengkerang teluk, cara semua ada guna. Daging ostrich ni kalau hospital di Singapura, orang yang masuk hospital, patient Singapura ni semua makan ostrich. Dia tak pergi makan daging lain. Pasal ostrich ni telah disahkan satu binatang yang tak ada kolesterol, yang apa semua dia bagus untuk orang sakit. Tapi mahal. Jadi bila kata dia satu binatang yang serba guna dan mahal, adalah kawan duk buat pelaburan ostrich. Dia abang kata beli berapa sekor, bayar, dia bagi sorak beranak ostrich kat kita. Lepas tu dia kata pula kalau hang tak percaya, hang ambil. Bukan dia bagi tiket nak, kita kena ambil tiket. Dia bawa kita pergi Australia, dia tunjuk dalam satu kawasan farm yang duk belah ostrich, dia tunjuk dalam ramai-ramai tu, ada hak tu hang punya, mempunyai kita. Mana kita nak beritahu betul tak betul? Macam ni punya penipu buah ada juga dalam masyarakat ni. Ya Allah, tuan-tuan, zaman orang tak ada duit satu. Lepas tu orang gila duit ni pula satu. Dia mainlah geng-geng ni semua. Kira nak bagi jadi nak dapat duit ni, nak dapat duit. Main. Oh, jangan tuan-tuan. Dia main nak buat presentation pun, dia naik Jaguar tuan-tuan. Dia naik Jaguar. Kita duduk tengok Jaguar dia. Jangan tuan-tuan.
Ostrich ni kalau sekiranya orang dalam ihram pergi bunuh dia, ganti dia, kita kena sembelih unta seekor. Dia kata begitu. So barang siapa yang membunuh seekor ostrich, damnya ialah seekor unta. Dan pada rusa dan pada himar hutan, damnya ialah seekor lembu. Kan dia nak ambil yang lebih kurang sama. Dan pada kijang, maka damnya ialah kambing. Dia kata, saiz tu lebih kurang. Dia kata, hadian balighal Ka'bah. Balasan itu adalah hadiah dam, yakni apabila sampai ke Kaabah, iaitu ke tanah haram, disembelih padanya. Bagi orang yang buat kesalahan ni, dia kena bayar balik dam ni ketika di Mekah. Tak boleh buat di tempat lain. Di Madinah pun tak boleh, apatah lagi nak balik buat di Taman Sa'adun, lagi tak boleh. Dam ni, sembelih ni, nak sembelih ganti binatang yang dia bunuh dalam ihram ni, boleh buat hanya di Mekah sahaja, dia kata. Dan disedekahkan daging-daging itu akan segala fakir miskin yang ada di tanah haram, maka tiada harus sembelih selain daripada di tanah haram. Au kafaratu ta'amu masakin, ataupun kafarah kalau sekiranya tak mau nak sembelih unta, tak mau nak sembelih lembu, tak mau nak sembelih kambing, boleh ambil kafarah dia, bagi makan kepada orang-orang miskin, seorang secupak makanan berdasarkan harga binatang yang nak diganti tadi. Dia pergi bunuh burung ostrich, dam dia seekor unta. Unta harga berapa? Katalah unta harga 10,000. Katalah unta seekor harga 10,000. 10,000 ringgit pergi beli makanan, bagi makan kepada orang miskin. 10,000 ringgit pergi beli makan. Au adlu dzalika siyaman, ataupun umpama yang demikian itu puasa tiap-tiap hari. Kira mengikut cupak dan hukum perburuan yang ada baginya misil, dia kata. Kalau sekiranya kita tak mampu untuk nak pergi beli unta, tak mampu, tanya unta nilai berapa dia, nilai unta tu pergi beli makan, bagi makan orang miskin. Nilai unta tu kalau pergi beli makan kat orang miskin dapat berapa cupak, tiap-tiap satu cupak satu hari puasa. Macam tu punya undang-undang dia ada. Tuan-tuan nampak tak ni yang kata Islam ni, pasal apa dia buat undang-undang ni semua? Pasal apa? Pasal tanpa undang-undang manusia ni tak boleh diatur. Undang-undang ni nama peraturan. Peraturan daripada perkataan atur. Nak atur orang ni kena ada peraturan baru boleh atur. Inilah mereka kuat kuasa balik peraturan kejara. Tuan-tuan pernah dengar kejara? Bukan penjara, tapi lah penjara juga lah. Kejara, kesalahan jalan raya. Sistem merit demerit ni. Bila kita buat satu kesalahan di atas highway, kita speed, kelajuan 110, kita bawa 160. Dia ada point dia. Kita kena pegang point tu. Point tu bila sampai satu jumlah, lesen akan digantung. Lesen akan digantung. Biasalah bila buat peraturan ni ada pro, ada kontra. Ada kata bagus. Dia kata pasal apa? Kalau tidak tengok dengan duk laju, dengan duk drive apa-apa semua ni, boom, accident. Dia hak drive tu, dia pergi accident seorang dia mati, senang cerita. Masalahnya dia drive, dia pergi langgar orang. Satu keluarga mati dengan kerana dia lari 180. Patut tak patut buat satu peraturan, orang yang lari 180 km sejam ni dikenakan sistem merit demerit ni dekat dia, dan akhirnya lesen dia digantung. Patut tak patut? Patut. Samalah dengan nak sebut lagi ke RUU 355 ni. Tak mau sebut dah. Itu pun satu bentuk undang-undang. Diperkenalkan undang-undang ini, lebih-lebih lagi dia ada kaitan dengan perintah Allah. Diperkenalkan benda ni dengan tujuan apa dia? Dengan tujuan nak atur orang. Penat tuan-tuan dengar orang duk langgar undang-undang lah ni, penat. Saya lambat tadi pasal lori. Tu orang nak sangkut tu. Bukan pasal kita jenis main lambat. Dah, lori ni. Kawan-kawan hak main dulu dah duk teks dah, ustaz. Baik-baik dia kata jambatan jam teruk. Jam gila dia tulis. Jam gila. G-I-L-E-R. Ni teruk lah kalau gila ni teruk. Jam gila. Saya pun terus masuk surau jam
Penang Bridge tu, dia ada satu surau tepi tu. Apa pun saya kata depa semayang dulu, daripada saat ni kita kena semayang duk sujud atas steering ni semua leceh. Saya kata kita pergi semayang dulu, maghrib pergi settle dulu, lepas tu dia nak jam macam mana kita tengok. Kalau nampak karut juga kita U-turn, kita pergi kena apa-apa tom yam apa tang mana, kita balik. Kan? Tapi tu dia berkat bila kita utamakan semayang, kita singgah api, kita semayang dulu tak apa, tak masuk waktu kita tunggu tak apa. Masuk waktu semayang, lepas semayang keluar, elok je jalan. Elok je jalan sampai lewat sikit tadi ni, lewat sikit. Nampak tuan? Kalau sekiranya tidak ada peraturan, macam-macam boleh jadi. Kemalangan lah, ni semua kemalangan maut. Pasal apa? Sekok-sekok punya duk lari sampai 200, tuan-tuan. 180. Lepas tu beli kereta elok-elok, takkan nak lari 110. Lepas kata, tak apa, nak lari laju kalau hang tak pergi buat hal dengan orang lain. Masalahnya bila lari laju ni, macam-macam boleh jadi. Dan bila jadi, keluarga yang tak berdosa, satu kereta 6 orang terkorban. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Perlunya kepada peraturan. Lebih-lebih lagi peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada hak sebenarnya untuk kata no kepada peraturan Allah. Tidak ada hak. Bila Allah tetapkan satu peraturan, contohnya dia sebut haddul qazaf. Saya dah sebut dah baru ni di masjid mana. Hukum had ke atas orang yang menuduh orang suka hati. Saya dah kata di masjid tu hari tu ni, punya susah payah kita duk jaga maruah diri kita, tiba-tiba mai satu kepiah longgang manakah kata Pira Denny ni nak berzina dengan dia pergi buat cerita. Kalau sekian tidak ada undang-undang yang boleh pegang dia, bukan dia saja, lagi 10 orang, lagi 100 orang, lagi 1000 orang akan buat benda macam ni. Boleh onak dalam masyarakat ni. Tengok satu orang nampak baik sikit, buat keluar satu cerita tuduh kata dia ni berzina. Maka Islam mai dengan satu undang-undang. Siapa yang tuduh orang sedangkan dia gagal mengemukakan saksi, dia akan dikenakan hukum sebat. Bila kena macam ni punya hukuman, dia tak berani lah nak tuduh orang tak pasal-pasal. Tidak mungkin Allah suruh buat satu undang-undang yang undang-undang itu tidak bawa kebaikan kepada manusia. Kerana manusia ni Allah yang cipta dan Allah yang cipta undang-undang. Sudah tentu undang-undang dengan manusia ni matching, elok. Maka tidak ada sebab untuk kita nak kata no kepada pelaksanaan undang-undang yang ada disebut dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau undang-undang yang tak ada dalam Quran dan hadis kita boleh terima, apa masalah dengan benda yang ada dalam Quran dan hadis? Tuan, buat satu peraturan motor kena pasang lampu. Tak kira siang, tak kira malam. Siang pasang lampu. Masa zaman awal diimplement undang-undang ni dulu, kata gila bukan gila. Gila dia kata siang-siang suruh pasang lampu. Dia kata bateri motor aku start nak kena pergi tukar, Tapi benda tu di enforce. Kita terima juga, tak ada masalah. Bila mai nak implement hak ada dalam Quran, hak ada dalam hadis, kita mula duk buka macam-macam alasan untuk tak mah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Susah tuan-tuan. Manusia yang duk ada di depan kita, di keliling kita, di pejabat kita, even kadang-kadang dalam rumah kita, dia ada kecenderungan dia masing-masing. Bila kita ambil stand, kata kita menyokong benda ni, akan ada kawan pejabat tak setuju. Pasal dia ikut satu pahaman, satu orang lain punya idea, dia ikut dan dia kata idea tu bagus dan sebagainya. Saya cakap macam ni pun ada orang teks mai kat saya, dia kata saya tak faham. Pada muka saya. Dia kata saya tak faham. Kan? Saya kata saya memang tak faham lah. Saya tak faham. Yang saya faham, benda ni kalau ada dalam Quran, kalau ada dalam hadis, ini daripada Allah dan Rasul. Kita kena ada usaha ke arah nak buat. Dan saya kata tak boleh buat semua, jangan tak buat semua. Kita tak pi sampai ke tahap nak rejam dengan batu kepada penzina yang dah kahwin. Kita tak pi. Pasti orang tak akan ready untuk nak terima benda yang macam tu. Kita buat hak minum arak sebat dulu. Takkan hak tu tak boleh terima? Takkan hak tu tak boleh terima? Buat takat mana yang boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita dah baca ni undang-undang dan peraturan. Bagi orang yang di dalam ihram, tidak boleh untuk nak berburu. Kalau berburu, ini hukuman-hukuman dia. Au adlu zalika
ataupun kenapa pada tiap-tiap hari, kira-kira secupak pada hukum perburuan yang ada baginya contoh tadi. Dan bagi perburuan tiada misil, seperti burung dan belalang dikira harganya dan beli makanan. Bagi orang yang dalam ihram, dia pergi katok belalang seekor. Belalang. Dia ambil apa kasut dia ke, dia ambil apa ke, dia katok belalang, mampus belalang tu seekor di situ. Habis macam mana nak kira binatang yang seumpama belalang ni nak bunuh macam mana? Tak ada. Dia kata memadai dengan kita bawa keluar duit, kita pergi sedekah sebagai dam kepada pergi bunuh binatang yang kecil-kecil ni, yang tak ada contoh bandingan binatang ternakan untuk nak bayar dia. Tapi dia ada sekumpulan binatang yang disebut dalam hadis sebagai binatang tu yang orang dalam ihram pun boleh bunuh. Hadis daripada Aisyah, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram. Al-ghurab wal hidarah wal aqrab wal fa'rah wal kalbul aqur. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW kata ada 5 jenis binatang bunuh. Nabi kata ada 5 jenis binatang bunuh. Fil hilli wal haram, tak kira hang dalam ihram ke dalam keadaan biasa ke, 5 ni bunuh. Yang pertama al-ghurab, burung gagak. Ghurab, kalau kita dalam ihram haji bunuh tak ada dam apa. Dalam keadaan biasa pun bunuh gagak tak ada masalah. Pasal apa? Ni binatang pengotok. Wal hidarah, burung lang, eagle. Wal aqrab, scorpion. Apa? Kala jengking. Kala jengking. Wal fa'rah, tikuih. Tikuih. Antara guna meh. Tikuih. Wal kalbul aqur, anjing gila. Bukan anjing biasa ni tak boleh. Nak bunuh sembarangan tak boleh. Anjing gila. Anjing gila ni bukan kata orang Islam. Orang yang non muslim yang duk belah anjing boleh lari pada dia. Anjing gila. Jabatan Kesihatan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia sampai keluar pamphlet. Sampai keluar pamphlet ada di rumah saya ada sekepin. Pamphlet nak cerita bahayanya kena gigitan anjing gila. Tu dia. Dan ini binatang, 5 jenis binatang ni Nabi SAW kata kalau dalam ihram pun bunuh tidak jadi masalah. Baik, semua benda ni, larangan-larangan ni kalau kita langgang, kita kena hukum liyadhuqa wabala amrih, supaya merasai alangkah beratnya balasan dosa orang yang buat benda yang ditegah Allah. Afallahu amma salaf, dan Allah ampun akan dosa yang telah lalu, yakni dahulu daripada turun ayat tegahnya. Wa man ada fayantaqimullahu minhu, dan barang siapa yang ulang buat benda yang dilarang Allah selepas daripada turun ayat Quran, akan menyiksa Allah Taala akan dia. Wallahu azizun zuntiqam, dan Allah Taala Tuhan yang menang atas kerjanya, lagi mengampuni seksa pada orang yang derhaka. Tuhan dia menang dalam segala usaha. Kalau Tuhan perintah suruh buat, kita tak buat, Tuhan tak kalah, Tuhan menang. Allah perintahkan suruh kita jalankan hukum dia, kita tak mau, Allah tak terjejah apa-apa. Allah sentiasa menang dalam urusan dia. Hampa tu nanti susah esok pasal hampa tak berusaha jalan perintah aku. Tu maksud dia. Firman Allah, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh, dihalalkan kepada kamu wahai manusia memburu binatang laut dan makanan seperti ikan mati yang ombak bawa mai ke darat, bahawa kamu makan akan dia. Haqqan warzuqna wa arinal batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma